ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya, tidak beriman seseorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada yang lain-lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin, syarahan kitab Cinta Allah, yakni kitab yang ke-36 daripada 40 kitab yang berada dalam kitab Ihya ini. Syarahan kitab Cinta Allah kita masuk kali yang ke-8, dan pengajian kita kalau tak salah dah masuk kali yang ke-47. Jadi hadirin sekalian, sebelum kita pergi kepada perkongsian yang baru untuk malam ini, saya imbas sedikit apa yang telah kita kongsikan dalam pelajaran sebelum ini. Dalam kuliah sebelum ini, kuliah bulan lepas, antara yang kita sentuh, yang pertama tentang kelazatan-kelazatan. Ada dua jenis kelazatan. Yang pertama kelazatan zahiriyah, dan yang kedua kelazatan batiniyah ataupun kelazatan rohaniyah. Kelazatan zahiriyah ini ialah kelazatan-kelazatan yang dinikmati oleh 5 panca indera kita. Contohnya, kita lazat apabila melihat yang indah-indah, yang cantik-cantik. Kita rasa lazat apabila kita mendengar yang merdu-merdu, yang sedap-sedap. Dan kita rasa lazat apabila kita mencium yang harum-harum, apabila kita merasa makanan yang enak-enak, dan apabila kita menyentuh sesuatu yang sedap disentuh, sama ada oleh tangan ataupun kulit badan kita. Yang ini nama dia kelazatan yang zahiriyah, kelazatan yang zahir. Selain daripada kelazatan yang zahir, ada satu jenis kelazatan lagi, yang ini kelazatan yang batiniyah, kelazatan yang rohaniyah. Kelazatan yang bersifat batiniyah ini ialah kelazatan yang dinikmati oleh deria yang keenam. Kelazatan yang zahir tadi dinikmati oleh deria yang 5. Kita ada satu deria yang tersembunyi lah, mata hati, yang disebut sebagai deria yang keenam. Ini kelazatan yang rohaniyah. Jadi di dunia ini ada kedua-dua jenis kelazatan. Kelazatan yang zahir pun ada, kelazatan yang rohani pun ada di dunia ini. Selain itu, di akhirat pun ada juga kedua-dua jenis kelazatan ini. Lazat yang zahir pun ada, lazat yang batin pun ada di akhirat nanti. Jadi di kedua-dua tempat, dunia dan akhirat, ada kelazatan-kelazatan zahir dan kelazatan-kelazatan yang batin. Yang kedua yang kita sentuh dalam pelajaran sebelum ini, tentang maqam-maqam kelazatan batiniyah di dunia ini. Maqam-maqam kelazatan lah, maqam-maqam kelazatan di dunia ini. Maqam ni maksud dia peringkat-peringkat ataupun tahap-tahap. Yang pertama, bagi orang yang peringkat bayi, dia akan berpuas hati sekiranya dia mendapat kelazatan susu dan juga belayan ibu dia. Bagi bayi, inilah kelazatan yang paling tinggi. Kita cerita kelazatan yang lain kepada dia, dia pun tak akan boleh nak terima. Kemudian yang kedua, bagi kanak-kanak kecil pula, mereka akan berpuas hati sekiranya mereka ni dapat barang permainan dan dapat bermain. Bagi kanak-kanak, yang ni lagi lazat. Yang dapat susu dengan dapat belayan ibu tadi tu dah berlalu dah. Tak lazat dah. Lazat lagi dapat bermain dan dapat alat permainan.
Peringkat yang ketiga, bagi remaja pula. Bagi remaja, hak bermain dengan alat permainan tadi dah menurun dah kelazatan dia. Dia berpindah kepada lazat kalau dapat kenderaan, dapat basikal, dapat motosikal, dapat kereta, dan dapat pasangan, dapat kekasih. Yang ni yang paling lazat. Setakat minum susu, belayan ibu, setakat bermain, dapat alat permainan, yang tu dah berlalu, bagi dia tak lazat dah. Apabila dia naik ke peringkat dewasa, orang dewasa dia lain pula. Lazat dia apabila dia dapat pengiktirafan daripada pelajaran dia, dapat kerja, dapat duit, dapat berumah tangga. Yang ni lah kelazatan yang paling tinggi bagi dia. Bila seseorang tu sudah matang, dia ni kelazatan dia pun akan berubah. Kelazatan dia pergi kepada penghormatan. Yang tu paling lazat. Mendapat kekuasaan, mendapat pengaruh, mendapat sanjungan orang. Yang tu yang paling lazat bagi dia. Dan bagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf sufi ini, yang paling lazat tu ialah mencapai ma'rifatullah dan mencapai mahabbah. Tetapi orang-orang biasa ni tak akan boleh terima. Sebab orang biasa dia tidak dapat memaham macam mana yang kata lazatnya ma'rifah dan mahabbah ni. Ma'rifah ni mengenal, mahabbah ni cinta. Macamlah cerita kanak-kanak kecil tadi. Bagi kanak-kanak yang paling lazat ialah bermain dan dapat alat permainan. Itu paling lazat. Kalau orang dewasa datang bagi tahu kat dia, lazat lagi kalau dapat berkahwin, berumah tangga. Anak-anak kecil ni dia akan terdorong nak tolak. Dia kata mana boleh. Bermainlah paling-paling lazat. Sebab maham dia tak mencapai maham orang dewasa tadi. Macam itulah. Yang ketiga, yang kita sentuh dalam kuliah sebelum ini, tentang menyaksikan urusan-urusan dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ni luas kan. Ada urusan-urusan yang kita boleh pandang, kita boleh nampak. Bukan nampak dengan mata di kepala, dengan nampak dengan mata di hati. Kenapa kita ni tak boleh nampak? Ada ulama-ulama dia boleh nampak, kita tak boleh nampak. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, sekiranya lah syaitan-syaitan itu tidak berkeliling atas hati anak Adam, sudah tentu anak-anak Adam dapat melihat ke alam malakut tinggi. Kita ni nak yang kita duk nampak dengan mata kepala ni ialah alam mulki wasyahadah, alam zahir. Semua orang pun nampak kalau mata dia tidak rosak kan, nampak. Ada satu alam yang lebih tinggi namanya alam malakut. Alam malakut ini dia tidak dinampak dengan mata di kepala, dia dinampak dengan mata qalbu. Di alam malakut ini dia ada alam malakut rendah dan ada alam malakut tinggi. Jadi yang membuatkan kita tidak nampak ni apabila syaitan-syaitan banyak berkeliling pada qalbu kita. Bukan pada daging jantung kita, pada qalbu kita lah, pada hati kita. Macam mana cara nak mengusir syaitan-syaitan ni? Biasanya kita buat dengan bacaan-bacaan, kita buat dengan amalan-amalan kita, macam-macam jenis bacaan lah. Itu satu bangsa usaha. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ni, tak cukup dengan membaca bacaan-bacaan zikir-zikir tu saja untuk mengusir syaitan-syaitan. Kita ni kena belajar ilmu tentang muamalah. Muamalah ni ilmu-ilmu tentang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang merosakkan. Kita kena tutup pintu-pintu masuk syaitan-syaitan ni ke dalam qalbu kita. Ni kita duk zikir, baca Quran semua sangat bagus, tetapi pintu masuknya tidak ditutup. Selagi itulah dia ni akan banyak berlegar, menyebabkan kita ni jadi tak dapat memandang ke alam malakut tinggi. Tetapi cerita tentang nak tutup pintu-pintu masuk syaitan ni dia dalam kitab yang lain. Kan dalam kitab Ihya ni 40 kitab. Kita dah belajar kitab ilmu, kitab akidah dan kitab cinta. Ada satu kitab tu nama dia kitab keajaiban qalbu. Dan satu kitab selepas dia kitab latihan qalbu. Dalam kitab itu dibicarakan
cara-cara nak menutup pintu-pintu masuk syaitan. InsyaAllah suatu hari kita sampai kepada kitab yang itu. Yang keempat, antara yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas, kita bercerita tentang akhirat. Akhirat ini dia ialah tempat pembalasan. Apa yang kita buat di dunia ni semua akan dibalas di sana. Buat baik pun dibalas, buat jahat pun dibalas. Dan balasan di sana itu berkali-kali ganda. Dia tak balas sama, dia balas tu banyak. Kalau di dunia ni kita buat baik, dia balas dengan syurga yang berkali-kali ganda. Hebat. Tapi kalau kita buat yang tak baik, di sana dia balas dengan neraka berkali-kali ganda, teruk. Dia balas tu lebih. Dunia ni tempat kita macam menanam lah. Di akhirat tu tempat menuai. Kita nak tuai apa? Dunia ni kita tanam biji benih. Benih kebaikan, benih kejahatan. Akhirat esok kita dapat pokok dah. Pokok kebaikan kah, pokok kejahatan. Dia akan balas berkali-kali ganda. Sebab tu dikatakan akhirat ini adalah negeri pembalasan. Kita akan dibalas, dan balas dia tu berkali-kali ganda. Yang buat tak baik dibalas berkali-kali ganda tak baik. Yang buat baik dibalas berkali-kali ganda baik. Yang kelima dalam kuliah yang lepas, tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga. Kenikmatan di dalam jannah ini dia berbeza-beza. Kerana syurga itu sendiri dia bertingkat-tingkat. Dan pada setiap tingkat tu pula banyak pelusuk-pelusuk dia. Jadi orang-orang yang beriman yang dapat masuk ke dalam jannah ini, dia punya kerja dekat dalam jannah itu mengikut apa yang dia paling sedap. Kalau di dunia ini dia jenis orang yang sangat suka kepada makan dan minum, tapi dia orang baik, orang soleh. Di dalam jannah nanti dia akan bersibuk-sibuk dengan makan dan minum. Bukan kata salah, benda betul. Di dunia ni paling sedap makan minum lah. Akhirat esok dia akan sibuk dengan makan minum. Makan itu, makan ni, semua lazat-lazat dalam jannah. Ada pula orang yang kalau di dunia ini paling lazat bagi dia makan ni, dia tak apa pandang. Lazat bagi dia perhiasan. Dia hias diri, hias rumah, hias kenderaan. Dia minat perhiasan. Yang tu paling lazat bagi dia. Di akhirat nanti apabila dia masuk ke dalam jannah, dia akan banyak sibuk dengan kenikmatan yang itu. Dia akan bersibuk-sibuk dengan perhiasan. Perhiasan-perhiasan syurga, perhiasan-perhiasan diri dia, perhiasan tempat dia, istana dia. Dia akan sibuk dengan perhiasan-perhiasan itu. Banyak sibuk ke situ. Ada pula jenis manusia yang di dunia ini kenikmatan paling tinggi bagi dia ialah berpasang-pasangan lah, nikah kahwin. Yang tu paling lazat bagi dia. Dari segi makan ni kurang sikit, dari segi berhias, duit ringgit dia kurang sikit. Dari segi berpasang-pasangan dia kata yang ni paling lazat. Jadi bila dia masuk ke dalam jannah nanti, di sana dia akan banyak sibuk dengan nikmat yang itu juga. Dengan nikmat berpasang-pasangan, dengan bidadarinya, dengan isteri-isterinya kan, dia akan sibuk dengan nikmat yang itu. Dan kalau bagi ahli-ahli sufi, di dunia ini mereka ni paling lazat bagi mereka ialah memandang Allah, makrifah akan Allah, mencinta akan Allah. Paling lazat tu Allah. Makan minum ni kurang sikit, dari segi berpasang-pasangan pun kurang, dari segi keduniaan ni keseluruhannya lah kurang belaka. Paling sedap ialah Allah. Di akhirat nanti mereka akan sibuk dengan nikmat yang itu, iaitu nikmat yang tertinggi. Mereka akan sibuk dengan Allah, banyak sibuk dengan Allah. Ni kelazatan yang tertinggi. Kita bagi tahu hari itu di akhirat nanti dia ada 5 kategori besar lah. Kategori halus-halus dia tu banyak. 5 kategori besar kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Paling bawah sekali terlepas daripada nar, terselamat daripada terkena neraka, itu paling lazat. Kemudian atas daripada dia dimasukkan ke dalam jannah, sangat lazat. Atas daripada itu lagi, yang ketiga, dimasukkan ke dalam jannah tertinggi, jannah orang-orang mukharrabin. Tadi jannah dah, tapi jannah orang-orang abrar, orang-orang baik.
Naik pula ke jannah orang-orang mukharrabin, orang-orang yang hampir dengan Allah. Atas daripada itu lagi ada satu nikmat yang lebih besar, ialah redha Allah. Macam mana nikmat tu kita pun tak tahulah, tapi dia bagi tahu redha Allah lebih besar daripada jannah, lebih hebat daripada jannah. Dan paling tinggi ialah Allah itu sendiri, iaitu kita memandang akan Allah. Inilah nikmat paling tinggi. Nikmat jannah pun seakan-akan terpadam. Bila sampai waktu nak memandang Allah tu, bagi penghuni jannah, nikmat lain dah tinggal lah. Nikmat makan ke, nikmat istana ke, sungai madu, sungai susu, apa nikmat pun semua tinggal, memandang Allah lagi lazat. Bagi ahli-ahli sufi, matlamat dia yang itu. Kalau di dunia ni kita banyak sibuk dengan Allah, akhirat esok kita akan bersibuk-sibuk dengan Allah. Macam tu cerita dia. Itu perkongsian dalam kuliah yang lepas. Sekarang nak masuk nota kita yang hari ini. Muka surat yang pertama. Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab Ihya, demi umurku, sesungguhnya penuntut-penuntut ilmu, walaupun tidak menyibukkan diri dengan menuntut ma'rifah urusan ketuhanan, mereka sesungguhnya telah menghirup bau kelazatan ini ketika tersingkapnya kesulitan-kesulitan dan terbukanya hal-hal yang meragukan. Yang kuatlah kelobaan mereka kepada yang menuntutnya. Walaupun kita tak tahu cerita-cerita pasal makam tinggi-tinggi ni, tapi macam sekejap tadi kita cerita sikit, rasa-rasa dah ada dah. Yang tu maksud dia, orang Islam ni rata-rata dah ada dah benda tu sikit. Cuma nak digilap saja. Adapun orang yang pancang fikirannya tentang ma'rifah kepada Allah dan telah tersingkap baginya dari rahsia-rahsia kerajaan Allah walaupun sedikit, maka sesungguhnya ia menemui dalam hatinya ketika berhasilnya ketersingkapan kasyaf itu akan kegembiraan yang tidak hampir akan terbang daripadanya. Macam sebelum ini kita belajar tentang ilmu hakikat. Bila kita dapat tahu tentang ilmu hakikat tu, rasa punya seronoknya. Sebab selama hari ni mungkin kita tak tahu. Dah tahu hakikat tu, rasa seronoknya. Kata Imam Ghazali, seolah-olah nak terbang rasanya, punya seronok. Dan ia merasa hairan dari dirinya pada ketetapan dan kemungkinannya bagi kekuatan, kegembiraan dan kesenangannya. Dan hal ini termasuk hal yang tidak dapat diketahui selain dengan perasaan. Menceritakan tentang hal tersebut itu sedikit faedahnya. Maka sekadar ini memberitahukan kepada anda bahawa ma'rifah, yakni mengenal akan Allah Ta'ala itu adalah yang paling lazat daripada segala sesuatu, dan tidak ada yang lazat di atas daripadanya lagi. Kita kata tadi, di akhirat nanti kelazatan, kenikmatan paling tinggi ialah memandang Allah. Di dunia pun kelazatan paling tinggi yang tu juga. Cuma beza dia, memandang Allah di dunia ni sangat sikit, seolah-olah biji benih. Kalau di akhirat esok, dia seolah-olah pokok, sangat banyak, tak ada penghabisan. Sebahagian para syekh bermimpi akan Bishru bin Al-Hars. Bishru ni satu orang wali Allah. Dia ni dikenal sebagai Bishru Al-Hafi. Asalnya dia ini satu orang yang kaya lah. Lepas tu dia satu hari dia dapat satu pengalaman. Dia rasa dia nak jadi satu orang sufi. Dia lari keluar daripada rumah dia tinggal. Semua-semua dia tinggal. Dia tidak memakai kasut. Sejak itu dia tak pakai kasut. Tu kata Bishru Al-Hafi, maksudnya Bishru yang berkaki ayam ataupun tidak memakai kasut. Tetapi dia ni wali Allah. Kata Imam Ghazali, ada orang bermimpi jumpa Bishru. Bishru dah meninggal lah. Kadang-kadang bila Imam Ghazali kata ada orang bermimpi, kadang-kadang cerita dia sendiri. Lalu yang bermimpi itu bertanya, apakah yang diperbuat oleh Abu Nasr At-Tammar dan Abdul Wahhab Al-Waraq? Orang yang mimpi itu tanya kepada Bishru, Bishru, ada dua orang ulama, apa yang mereka buat? Mereka ni pun dah meninggal dah. Bishru menjawab, aku tinggalkan kedua-duanya sesaat di hadapan Allah Ta'ala, makan dan minum. Kata, oh, mereka tu sedang bernikmat-nikmat dengan kelazatan makan dan minum. Aku lalu bertanya, engkau pula, apa yang Allah buat kepada engkau? Bishru menjawab, Allah tahu
sedikitnya kesukaan aku kepada makan dan minum, maka diletakkannya aku, dibiarkannya aku memandang kepadanya. Ni nikmat yang lebih sedap lagi daripada makan dan minum. Bagi dua orang soleh tadi tu, di dunia ni paling sedap makan dan minum. Jadi di akhirat mereka dapat makan dan minum. Memandang Allah pun dapat, tetapi pada waktu-waktu tertentu. Yang bisyru tadi, dia ni banyak dapat memandang Allah, yakni kenikmatan yang tertinggi. Jadi nikmat yang paling lazat, paling tinggi, paling sedap, paling nikmat, paling agung, paling akhir, paling hujung, tak ada dah selepasnya, ialah memandang Allah tu. Kerana itulah Abu Sulaiman berkata, ini satu orang wali Allah juga, Abu Sulaiman Ad-Darani, sesiapa yang pada hari ini sibuk dengan urusan dirinya sendiri, maka dia itu esok di akhirat nanti akan sibuk dengan dirinya sendiri. Sesiapa yang pada hari ini sibuk dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, dia itu esok di akhirat akan sibuk dengan Tuhannya. Macam kita cerita tadi ni, siapa di dunia ni banyak sibuk tentang makan dan minum, tapi dia orang baik, dia akan masuk dalam jannah, dia sibuk makan minum. Tapi kalau orang tu dia banyak sibuk dengan Allah, dia masuk ke dalam jannah, dia akan sibuk memandang Allah, yakni kelazatan tertinggi. Apakah maksud orang yang sibuk dengan dirinya ni? Ini ada dua jenis. Orang yang sibuk dengan diri dia, jenis yang pertama, dia sibuk diazab dalam neraka. Ni bahagian yang tak bagus. Dalam duk kena bakar, kena rebuih, kena palu, macam-macam kena kan. Maksudnya dia sedang sibuk dengan diri dia di dalam neraka, kena siksa. Itu satu bangsa yang tak okey. Satu jenis lagi, jenis okey pula, jenis orang yang sibuk dengan diri dia tetapi bagus, iaitu orang-orang yang dia sedang melayan kenikmatan-kenikmatan indrawi di dalam jannah. Dia orang sibuk, dia sibuk makan minum, sibuk berpasang-pasangan, sibuk dengan istana, dengan takhta, dengan pemandangan, dengan sungai apa, istana kaca yang dalam jannah semua. Dia sibuk dengan diri dia. Ni dua bangsa orang yang sibuk dengan dirinya di akhirat. Satu, dia sibuk dengan diri dia di dalam nar. Satu lagi, dia sibuk dengan diri dia di dalam jannah. Ada satu jenis orang lagi, dia tak sibuk dengan diri dia, dia sibuk dengan Tuhan dia. Yang ni, yang kita duk belajar sufi, tasawuf, tarikhah ni, nak pergi ke sini lah. Dapat bagus, tak dapat tak mengapa kan. Dapat baguslah. Orang yang sibuk dengan Tuhannya ni, dia sibuk berlazat-lazat dalam keadaan memandang akan Allah. Memandang tu bukan dengan mata kepala ni lah. Memandang tu dia istilah dalam lah, istilah dalam. Menikmati kelazatan tertinggi, yakni memandang Allah. Jadi di akhirat nanti ada orang yang sibuk dengan dirinya, ada orang yang sibuk dengan Tuhannya. Orang yang sibuk dengan dirinya ni ada dua jenis. Satu dia sibuk dalam neraka, satu dia sibuk di dalam jannah. Sufyan Al-Thawri bertanya kepada Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah, apakah hakikat iman engkau, wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, aku tidak beribadah kepadanya kerana takut dari nerakanya dan tidak kerana cinta kepada syurganya. Sehingga kan aku ni macam orang yang diberi upah, orang jahat, kalau tak dibagi upah tak dibuat. Tetapi aku beribadah kepadanya kerana cinta dan rindu kepadanya. Jadi Rabi'ah ni, matlamat dia punya amal ibadah dia ialah Allah. Kenikmatan tertinggi tu tadi, kelazatan memandang keelokan Tuhan yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW, di mana baginda menceritakan daripada Tuhannya yang maha tinggi. Macam mana lazatnya, kata kenikmatan tertinggi memandang Allah ni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, aku sediakan, yakni aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang, terguris oleh hati. Itu dia, Allah sediakan. Jadi apa yang Allah sediakan ni? Nikmat apalah agaknya yang sampai setara ini?
sampai kita tak pernah lihat, tak pernah dengar, terbayang pun tak pernah. Punya hebatnya. Kalau nikmat jannah, nikmat syurga, nikmat indrawi ni di dunia ni ada contoh. Kita biasa tengok pun, walaupun mungkin sedikit habuk-habuk dia saja, kita boleh bayang sikit-sikit. Orang kata dalam syurga ni sedapnya makan minum, kita ada bayangan sikit-sikit dah, sebab tiap-tiap hari pun kita duduk makan minum. Dalam jannah ni seronoknya jadi ketua, jadi raja, ada kerajaan sendiri. Kat sini pun kita duduk tengok dah, pemimpin-pemimpin kita pun jadi ketua kepada diri kita sendiri, ketua kepada keluarga kita, ketua kepada orang-orang di bawah kita. Ada contoh dah. Nikmat berpasang-pasangan, nikah, kahwin di dunia pun ada. Di sana lagi hebat. Nikmat berpakaian yang indah-indah, berperhiasan, nikmat kebun-kebun, sungai-sungai, buah-buahan yang dekat, makan daging-daging, nikmat redup saja. Di dunia ni pun ada. Sebagai contoh, di akhirat esok berkali-kali ganda. Jadi nikmat apa yang Nabi cerita yang kata kita tak pernah lihat, tak pernah dengar, tak pernah terbayang langsung, nak gambar pun tak boleh. Itulah nikmat kata memandang akan Allah tadi, nikmat yang tertinggi. Kita sebut sebagai tajalli. Telah bersegeralah sebahagian kelazatan-kelazatan ini di dunia bagi sesiapa yang telah berkesudahan bersih hatinya. Di dunia ini memandang Allah ni boleh dicapai walaupun dia tu sangat sikit, sekadar biji benih saja. Yang ulama-ulama dapat memandang wajah Allah ni pun, itu pun sangat sikit. Akhirat esok baru sempurna. Tapi di dunia ini sudah ada. Kerana itulah sebahagian mereka mengatakan, sesungguhnya aku mengucapkan, ya Tuhanku, ya Allah, maka aku dapati yang demikian atas hatiku lebih berat daripada bukit. Kerana panggilan itu adalah dari belakang hijab. Dia nak tumpu kata kunci dia tu, panggilan yang dia sebut, ya Allah, ya Tuhanku, yang sebut itu dia datang dari belakang tabir, dari belakang hijab. Bukan kita yang sebut. Kita ingat pelajaran hakikat hari itu, kita yang sebut ya Allah, ya Tuhanku, kita yang sebut la ilaha illallah. Tapi siapa sebenarnya yang sebut pada hakikatnya? Kita belajar, semua kerja Allah kan. Adakah engkau melihat orang yang sama duduk memanggil orang yang sama duduk dengan dia? Yang ni untuk menghampirkan kepada faham, kita ambil contoh. Contohnya kita berzikir. Kita berzikir dengan lafaz kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Peringkat yang bawah ni, kita duk pandang dengan mata hati kita, siapa yang berzikir tu? Kita lah. Kita yang sebut la ilaha illallah. Jadi hati kita kata kita lah yang berzikir. Ini dari segi syariatnya. Sebab itu zikir kita tak rasa dahsyat sangat pun. Sebutlah 1000 kali, 10,000, 100,000 kali la ilaha illallah, la ilaha. Tak rasa dahsyat dah. Sebab kita duk pandang kita yang sebut. Duk rasa kuasa tu kat kita. Keinginan, iradah, kehendak tu kat kita. Aku teringin nak sebut, aku menyebut, rongga tekak aku, mulut aku keluarkan suara. Jadi aku punya kerja. Bila kata ada aku tu, dia tak nikmat lah, kuranglah nikmat dia. Peringkat yang atas daripada itu, ini peringkat hakikat. Kita memandang itu semua adalah kerja Allah, bukannya kerja kita. Yang nak menyebut tadi itu Allah yang punya kuasa, kita tak ada kuasa nak menyebut kan. Pelajaran hakikat hari itu, yang menyebut itu pun Allah punya kerja. Jadi kita kosong kerja, tak ada sebarang kerja yang kita buat. Kita saja terperasan aku orang rajin berzikir, Allah yang punya kerja kan. Jadi bila sebut la ilaha illallah, siapa punya cakap tu? Bila kita pandang hakikat tu, dia baru datang dahsyat dia, baru degupan jantung dia tu lain macam. Waktu kata tadi lebih berat daripada bukit. Bila kita berdoa ya Allah, ya Tuhanku, kita pandang kita punya sebutan biasa-biasa lah. Kalau kita pandang Allah yang punya kerja, Allah yang menyebut semua itu, bukan kita, dia datang dahsyat, satu kedahsyatan. Lebih berat daripada bukit kita nak terima tu. Jadi zikir tu kalau nak sedap lagi, kita kena pandang hakikat. Kita apa zikir sekalipun, kita kena pandang siapa punya kerja ni. Aku kah Allah punya kerja? Bila kita padamkan syariat tu,
Kita pandang hakikat, kita nampak Allah punya kerja, dia lazat dia lain. Dan ada tingkat yang tinggi lagi. Ini kita sekadar cerita saja, peringkat wali-wali Allah, ulama-ulama lah, ulama-ulama besar. Dia sampai ke satu peringkat, dia yang memandang itu pun sudah tidak ada wujudnya, dia sudah terfana. Peringkat bawah tadi, bila kita sebut la ilaha illallah, akulah yang sebut. Peringkat yang pertengahan tadi, kita sebut la ilaha illallah, kita pandang Allah yang punya kerja. Peringkat yang atas lagi, hak kita yang memandang ini pun sudah tidak ada, sudah terfana. Tak ada, yang ada hanya Allah saja dengan kalam dia. Yang tu sekadar pengetahuan saja. Kita dapat yang kedua ni cukuplah. Dah hebat dah tu, terlalu hebat dah. Macamlah kita baca Quran rasa biasa aja, lama dah baca. Sebab apa? Kita duduk pada makam yang bawah tadi. Baca Quran kita duduk rasa kita yang baca, biasalah. Bila kita duduk makam yang tengah baca Quran, siapa punya baca tu? Kita tak ada kuasa nak baca yang bunyi tu. Siapa punya tu? Kita pandang di sebalik hijab kan. Ini bukan aku punya kerja ni, Allah punya kerja ni. Kita pandang itu, dia rasa gementar. Tu orang dulu-dulu bila dengar baca Quran dia menjerit, pengsan kan. Kita tak rasa lah, sebab tak rasa apa-apa. Kata sebahagian mereka, apabila orang sampai kepada ilmu ini, akan penghabisannya, nescaya ia dilemparkan oleh orang ramai dengan batu. Ilmu yang macam ini kalau kita cerita kepada orang yang tidak datang belajar, dia akan cenderung untuk menolak. Bila kita kata aku baca Quran, dia boleh terima. Bila kita kata pada hakikatnya Allah yang membacakan ini, mana pula Allah ni? Kamu mengaku diri kamu Allah ke? Orang akan pandang salah, sebab tidak belajar tadilah. Tu kata Imam Ghazali, dia tulis ni, kata sebahagian mereka, apabila orang sampai pada ilmu ini, akan penghabisannya, nescaya ia dilemparkan oleh orang ramai dengan batu. Kalau kita pergi cerita, jadi tempat dia di kedai-kedai kopi tak sesuai cerita, dia dalam pengajian, artinya keluarlah perkataannya daripada batas akal fikiran mereka, lalu mereka melihat apa yang dikatakannya itu gila ataupun kufur. Macam kita belajar dulu lah, masa pelajaran hakikat tu, yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Bila sebut macam tu, orang tak belajar, dia kata ini ajaran salah ni. Tapi kita pandang dari segi pekerjaan, bukan kita kata zat tu sama. Kita dengan Allah tak akan boleh sama punya. Zat kita dengan zat Allah berbeza. Kita bukan Allah, Allah bukan kita. Dari segi zat tu. Maka tujuan maksud orang-orang yang bermakrifah itu semua ialah sampai dan bertemu dengan dia sahaja. Maka iaitu cahaya mata yang tidak diketahui oleh diri, apa yang tersembunyi bagi mereka daripadanya. Apabila berhasil, nescaya terhapuslah segala kesusahan dan nafsu syahwat seluruhnya, dan jadilah hati itu tenggelam dengan nikmatnya. Semoga aku tahu akan orang yang tidak memahami, selain mencintai segala yang dapat dirasakan dengan panca indera, bagaimana ia beriman dengan kelazatan memandang kepada wajah Allah Ta'ala dan tidak ada baginya rupa dan bentuk. Bila kita cerita kepada yang tidak belajar ini, kelazatan paling lazat, paling tinggi ialah memandang wajah Allah, memandang akan Allah. Orang yang tidak sampai, dia akan cenderung untuk menolak, cenderung untuk mempertikaikan, dan cenderung untuk tidak mempedulikan. Sebab dia tak boleh nak memaham macam mana kata lazat memandang wajah Allah ni. Sebab zat Allah ni dia tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada tempat, tidak ada ukiran, tidak ada contoh. Jadi sedap di mana? Kalau makan kita tahu sedap di mulut, dia tekak sampai ke perut. Kalau berumah tangga pun kita tahu sedapnya macam mana. Kalau pakai perhiasan kita tahu sedap dia macam mana. Ni kata memandang Allah, tajalli akan Allah, musyahadah akan Allah, ni mana sedap dia. Ya, orang yang tidak sampai, dia akan cenderung untuk menolak, mempertikai dan tidak memperdulikan.
Macam kita cerita kat budak-budak tadi lah, orang yang dewasa dah berkahwin, dia cerita kepada kanak-kanak 6-7 tahun, daripada kamu duk main permainan ni, kahwin lagi seronok. Dia tak akan boleh faham sebab dia tidak mencapai makam itu. Dia kata tak, dia akan menolak, mempertikai, paling kurang pun dia tak peduli. Ini tak best lah, main lagi best, sebab dia duduk di makam itu. Tiada mereka kehendaki dengan ini selain memilih kelazatan hati pada mengenal ma'rifah Allah Ta'ala daripada kelazatan makan, minum dan kahwin. Sebab tu kalau wali-wali Allah lah, kita tak sampai kita ambil contoh daripada mereka. Mereka ni dah tak terpengaruh dah, makan minum pun kurang, kata nak sibuk dengan isteri, nak duduk dalam bilik saja pun kurang, nak kata nak minat dengan harta benda pun dia kurang. Sebab dia punya sedap tu dia dah pergi kepada Allah dah. Dia minat akan Allah, minat kat makan, minum, pakai apa semua ni, dia rasa macam tak ada apa-apa. Sesungguhnya syurga itu tambang. Tambang ni bahasa Indonesia lah. Maksud dia lombong. Lombong untuk bersenang-senangnya bagi panca indera. Adapun hati ataupun qalbu, maka kelazatannya pada bertemu dengan Allah sahaja. Jadi jannah ni umumnya, jannah ataupun syurga ni ialah pusat kepada segala kelazatan indrawi. Nikmat memandang, menengok, nikmat mendengar, nikmat mencium, nikmat mulut, makan, nikmat merasa, yang duk layan dalam jannah kan. Itu semua indrawi. Dan pusat segala kenikmatan qalbi ialah Allah itu sendiri. Contoh bermacam-macam makhluk pada kelazatannya ialah apa yang kami sebutkan, iaitu ini ulangan sajalah. Budak-budak kecil paling seronok bagi dia bermain. Bagi orang dah besar sikit paling seronok pakai baju hebat-hebat, naik kenderaan mahal-mahal. Bila atas lagi, seronok dia ialah berkahwin, berumah tangga, ada anak cucu. Atas lagi, keseronokan dia ialah apabila dapat jadi ketua, dapat orang dengar cakap kita pengaruh kuat. Bagi ahli-ahli sufi, ini semua tak nak dinafikan lazat, tapi kelazatan paling lazat lagi ma'rifah akan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megah antara sesama kamu, berlumba banyak kekayaan dan berlumba banyak anak-anak. Perumpamaannya bagaikan hujan yang menakjubkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian dia menjadi hancur. Tetapi di akhirat nanti ada azab yang keras dan keampunan daripada Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan tipuan semata-mata. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Jadi yang lazat di dunia ni semua itu kesenangan yang tidak kekal. Muka surat 5 itu pun ulangan. Dia cerita balik, budak-budak ni suka bermain. Bila dah besar sikit, kesukaan dia berbeza dah. Bila umur dah 40, kesukaan dia berbeza dah. Itu ulangan saja. Nak menguatkan pemahaman kita lagi, kita ambil contoh macam remaja. Remaja ni suka baca novel. Lebih-lebih lagi remaja perempuan. Novel bagi dia sangat lazat. Dapat satu novel tu baca selagi tak habis. Kalau 2 hari lah baca sampai habis sebab minat. Tapi kalau dia cerita kelazatan membaca novel kepada kanak-kanak 6-7 tahun, kanak-kanak 6-7 tahun dia akan mempertikai, akan menolak, kurang-kurang pun dia tak peduli. Apalah lazatnya baca novel, seronok main lagi, dapat barang permainan lagi seronok. Tapi bagi remaja, sebab mahram dia dah lain, bagi dia permainan tu apa sangat, baca novel lagi sedap. Begitulah antara orang-orang biasa dengan orang-orang yang sufi. Bagi dia lazat paling lazat ialah Allah. Bagi kita yang biasa ni, orang awam ni, lazat bagi kita makan, minum semua tu lah. Adakah di dunia ni kita boleh nampak Allah? Kalau nampak dengan mata kepala tak boleh. Kalau memandang tadi tu boleh. Itu bahasa sufi. Pembicaraan tentang sebab adanya itu hijab akan panjang.
dan tidak layak dengan ilmu ini. Nak cerita tu panjang, kena ada latihan dia. Bila kata ilmu sufi ni, ilmu untuk tahu yang macam kita belajar ni lah. Ini ilmu untuk tahu, dia kumpul maklumat. Kita boleh tahu banyak benda sampai ke peringkat tinggi-tinggi. Tapi untuk mencapai semua itu, dia ada latihan dia, riadah dia, amalan dia. Jadi Imam Ghazali kata, cerita panjang tak sampai pun. Tapi dia cerita ringkas. Kerana itulah Allah berfirman kepada Musa alaihi salam, surah Al-A'raf ayat 143, engkau tidak akan dapat melihat aku. Kan Nabi Musa dia minta nak melihat Allah, nak melihat zat Allah. Allah kata zat dia tak akan boleh dilihat. Nabi Musa pengsan, bukit pun bergegar ataupun terbelah. Allah Ta'ala berfirman, penglihatan tidak sampai kepadanya, ya Allah. Surah Al-An'am ayat 103. Dan yang sahih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat zat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Dan sebahagian orang kata Nabi Muhammad ni dia naik sampai atas daripada langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai atas lagi, sampai dia melihat Allah. Dia tidak melihat dengan mata dia akan Allah. Tak sampai. Tapi kalau dia memandang dengan hati, itu ya. Melihat tu tidak. Kerana zat Allah ni tidak boleh dicapai oleh mata. Kan? Sesuatu yang tidak ada warna, macam mana kita nak tengok? Sesuatu yang tidak ada bentuk, macam mana nak tengok? Sesuatu yang tidak ada rupa, kerana warna, rupa, bentuk tu semua makhluk. Allah dia tak terkenal benda tu. Macam mana kita nak tengok dengan mata kita? Sedangkan mata kita ni dia mengesan bentuk, mengesan rupa, mengesan warna. Jadi Nabi Muhammad dia tidak sampai ke peringkat melihat Allah dengan mata dia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidatina Aisyah mengatakan, sesiapa yang mengatakan kepada kamu bahawa Muhammad SAW melihat Tuhannya, maka itu adalah bohong. Kalau orang kata pada Isra' Mi'raj Nabi Muhammad tengok Allah, Nabi Muhammad tidak tengok Allah. Di antaranya apa yang tidak berkesudahan kepada batas kotor dan termeteri dan tidak keluar daripada dibersihkan dan dikilatkan, maka diletakkan di atas api yang dapat mencegah daripadanya akan keburukan yang menjadi kekotorannya. Ni Imam Ghazali nak cerita, kenapa orang ni kena masuk neraka. Ada orang masuk neraka lama, ada orang sekejap. Sebab bila kita balik ke akhirat ni, kita bawa qalbu. Qalbu ni jantung lah. Tapi bukan yang tu yang kita bicarakan. Kita bicarakan jantung yang tak nampak, iaitu hati. Kita bawa qalbu yang bersalut dengan kekotoran. Kekotoran ni nak hilangkan dia kena dipanaskan. Panas bagi cair kekotoran tu. Bila dah bersih baru boleh masuk ke dalam jannah. Kalau orang yang asal-asal dah bersih dah, dia terus masuk jannah lah. Kalau orang banyak bersih, dia lalu sekejap je dan akan masuk dalam jannah. Kalau orang yang banyak kotor, dia duduk jannah, dia duduk dalam neraka lama. Bakar sampai kotoran-kotoran semua hilang. Itu akan masa ribuan tahun. Bila qalbu dia dah bersih dah, baru boleh masuk neraka. Baru boleh masuk ke dalam syurga. Jadi setiap kita ni akan melawat neraka terlebih dahulu. Sebaik cara mana pun akan melawat neraka dulu. Dah aku orang soleh tak kena kot. Kena juga. Masa bila? Masa melintas. Masa melintas titian tu, di bawahnya neraka, semua orang kena lalu. Masa lalu tu lah dah start bakar dah. Siapa qalbu dia banyak kotoran, dia akan dikait masuk, bakar di dalam. Siapa kotoran sikit-sikit saja, dia melintas dengan susah payah, akhirnya sampai. Dia tak dikait masuk ke dalam Jahannam, dia sampai sebelah sana. Tapi semua orang akan dibakar. Nabi Muhammad sendiri lalu, dia sendiri melintas. Tambah kita lagilah lama melintas. Kerana itulah Allah Ta'ala berfirman, surah Maryam ayat 71-72, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatanginya. Datang ke mana ni? Datang ke neraka. Semua orang akan pergi neraka dulu. Tapi kita tak masuk lah. Bagi orang-orang baik tak masuk lah. Masa melintas tu neraka dah bawah tu. Semua akan kena mendatangi tempat itu.
Itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan. Akhirnya kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya dan kami biarkan orang-orang yang bersalah berlutut di dalamnya. Kena cakok tadi, masuk dalam, duduk situ lah. Mana tak kena cakok dengan pengait-pengait duri Sa'dan yang besar tu, selamatlah. Kepada yang demikianlah isyarat daripada firman Allah Ta'ala, cahaya mereka berlari di hadapan mereka dan di kanan mereka, sedangkan mereka berkata, wahai Tuhan kami, cukupkanlah untuk kami cahaya kami. Surah At-Tahrim ayat 8. Di cahaya ni cerita tentang apa ni? Cahaya ni cerita tentang sejauh mana kita makrifah, kenal akan Allah. Siapa yang banyak makrifah dia, cahaya dia kuat. Siapa yang sikit makrifah dia, cahaya dia kecil. Bagi kita orang Islam, bila kita ni Islam saja, semua ada cahaya. Cahaya ni nur lah. Semua ada cahaya. Sebab kita dah mengakui, kita mengaku akan Allah sebagai ilah ni, ada cahaya dia. Kecil lah, besar lilin lah, contoh lah, kecil dia. Dikatakan cahaya ini berlari. Berlari ni maksud dia ada. Berlari di kanan, di hadapan dan di kanan. Kenapa tak dikatakan berlari di kiri dan belakang ataupun di sekeliling kita? Kerana dalam istilah Quran ni, kiri dan belakang ni tak baik. Benda tak baik. Contoh dia masa kita terima kitab. Kitab kita tu, bila dia datang kitab amalan kita, dari hadapan atau dari kanan cantik, mai dari kiri atau dari belakang buruk. Macam tu lah. Sebab tu dia katakan cahaya makrifah tadi Allah letak kanan dan hadapan. Sebab benda baik. Bila kita belajar ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu makrifah semua ni, cahaya kita tu makin besar. Dia kata berlari di hadapan dan di kanan kita, cahaya tu makin besar. Tetapi cahaya tu di dunia ni dia tak akan lengkap. Dia tak akan lengkap sebab kita memandang Allah nanti di akhirat saja. Masa di dalam jannah sampai waktu-waktu tertentu, semua orang akan melihat Allah, memandang Allah, kenikmatan tertinggi. Masa tu baru lengkap, baru sempurna cahaya tu, cahaya makrifah tu. Bila kita pandang tu baru kita tahu, oh macam ni. Jadi di dunia ni memang kita doa dah ni, cukupkanlah cahaya kita. Maksudnya cukupkanlah makrifah kita. Nak cukup di dunia tak akan cukup, akhirat baru cukup. Kerana kesempurnaan nur atau cahaya itu tidak membekas selain pada bertambahnya tersingkap. Kerana inilah tiada memperoleh kemenangan dengan tingkat memandang dan melihat wajah Allah Ta'ala selain oleh orang-orang yang bermakrifah di dunia. Kalau di dunia ni kita tak ada makrifah langsung, akhirat esok memang tak akan dapat tengok Allah. Tapi orang Islam ni boleh kata ada makrifah belaka dah, cuma sikit-sikit. Bila kita belajar, makin besar cahaya tu. Okay, rasanya kuliah kita setakat itu dulu. Antara lain lagi, kok ada yang penting lagi, orang yang tahu Allah. Kita masuk Islam, kita tahu Allah, tak kenal, ada cahaya sikit. Orang yang dia tahu Allah banyak, cahaya dia makin besar. Orang yang sampai makrifah, dia kenal Allah, lagi besar cahaya dia. Orang yang kenal Allah banyak, lagi besar cahaya, lagi terang. Orang yang sampai ke peringkat dapat memandang wajah Allah, lagi terang cahaya dia. Tapi di dunia dia tetap kecil, akhirat esok baru sempurna. Jadi sekadar itu sajalah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf.